Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama dan selamanya mari sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita selesai solat fardu berjemaah dan insya-Allah selepas ini mudah-mudahan kita terus dapat duduk sebentar sampai berdua isyak sambil kita beriktikaf dan mengikuti kajian kuliah maghrib pada malam ini insya-Allah. Bersama-sama kita Al-Fadhil Ustaz Jalaluddin Nordin dan insya-Allah beliau akan membahas kitab Jauharul Ma'bud. Semua itu tuan-tuan puan-puan kita buka dengan umum kitab dan insya-Allah alhamdulillah masyaallah Al-Fatihah. Para jemaah muslim-muslimat, jika ada siapa yang kehilangan jam dekat kanan saya ini, boleh jumpa dengan saya ataupun jika nanti pada tempatan. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Telah berkata pengarang kitab Al-Jauharul Ma'bud wa Munabbihatul Qulub bagi Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Ali ibn Abdul Rahman Al-Kalantani. Dan kita masih lagi dalam bab pada menerangkan tentang fadilat iman. Itu bab yang kelima, Al-Babul Khamis fi fadilatil iman. Dan kita sampai pada muka surat yang ke-33 bagi kitab yang Jawi pada baris yang ke-4 dari bawah. Bagi kitab yang Rumi pada muka surat 58. Dan diriwayatkan bahawasanya seorang hamba Allah tatkala hendak mati, datang kepadanya dua orang syaitan. Satu duduk sebelah kanannya atas sifat bapanya. Berkata ia, "Hai anakku, bahawasanya aku kasih sayang akan dikau, maka mati olehmu atas agama Nasrani, iaitu sebaik-baik agama." Dan syaitan yang satu lagi duduk sebelah pihak kirinya atas rupa ibunya. Berkata ia, "Hai anakku, adalah perutku tempat mengandung bagi engkau, dan susuku
minuman engkau, dan pehaku, tempat jejak kaki engkau, tetapi mati olehmu atas agama Yahudi, iaitu sebaik-baik agama. Dan banyaklah fitnah syaitan pada ketika itu hendak menyesatkan hamba Allah supaya mati atas tanggal imannya, wal'iyazubillah ta'ala, seperti barang yang jatuh bagi Barsisa dan Bal'am ibni Ba'ura. Jadi ini tentang saat kita akan meninggalkan dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji iman kita. Kerana itu perlu kita usaha untuk memelihara iman, menguatkan iman kita, supaya iman kita itu tidak tertanggal. Lebih-lebih lagi tak kala saat kita hendak meninggalkan dunia ini, sebagaimana yang telah diriwayatkan tadi, bahawasanya apabila seorang hamba Allah tak kala dia hendak meninggalkan dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan dua syaitan, ya? Satu syaitan di sebelah kanannya dan satu syaitan di sebelah kirinya, ya, dengan rupa kedua ibu bapanya. Yang di sebelah kanan dengan rupa bapanya, dan yang di sebelah kiri dengan rupa ibunya. Dan syaitan yang berupa bapanya pula mendakwahkan dia kepada agama Nasrani, manakala syaitan yang di sebelah kirinya berupa ibunya mendakwahkannya kepada agama Yahudi. Jadi jikalau seseorang itu tidak ada asas-asas keimanan, agama yang diamalkan dalam kehidupannya, atau lemah keimanannya, ataupun tidak menuruti syariat Islam, ya, besar kemungkinan, ya, mudah dia terjerumus dengan tipu daya syaitan ini di saat akhir kalamnya, ya. Seperti mana yang telah berlaku pada Barsisa dan Bal'am ibnu Ba'ura, ya. Ini adalah contoh pada zaman dahulu, iaitu orang-orang yang kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga Allah Subhanahu wa ta'ala uji dengan ujian keimanan, ya. Jadi dinyatakan di sini tentang hikayat Barsisa, ya, dan tidak dinyatakan tentang kisah Bal'am ibnu Ba'ura, ya, Ba'ura. Namun kedua-duanya adalah mirip, ya, kerana mereka itu asalnya adalah orang yang kuat beribadah, ya. Bahawasanya Barsisa adalah baginya 60,000 anak muridnya, dan adalah mereka itu berjalan atas hawa, ini berjalan atas angin, ya, berjalan atas udara. Dengan berkatnya maka mati ia, dengan apa? Jadi berjalan atas hawa dengan berkatnya, dengan keberkatan apa, Barsisa itu, yakni dia mempunyai karamah yang besar, ya, sehingga dapat berjalan di atas udara ni, ya. Jadi dengan keberkatan amalan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan dia kelebihan tersebut. Namun maka mati ia atas kufur, ya. Maka mati ia atas kufur, tanggal imannya, ya, mati ia atas kufur. Na'udzubillahi min zalik. Dan adalah ia berbuat ibadah akan Allah Ta'ala hingga ta'ajub segala malaikat. Ini para malaikat pun kagum dengan amalan ibadahnya siang dan malam, ya, daripada ibadatnya. Maka firman Allah Ta'ala bagi malaikat itu, kerana apa kamu ta'ajub daripadanya? Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya pada malaikat, kenapa perlu ta'ajub dengan amalan ibadah yang dilakukan oleh Barsisa itu?
bahwasanya aku ketahui barang yang tiada kamu ketahui, yakni Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang hal keadaan Barsisa itu di akhir hayat kehidupannya nanti. Bahwasanya aku ketahui barang yang tiada kamu ketahui, telah sabitlah pada ilmu aku bahwasanya ia jadi kufur dan masuk neraka ia selama-lamanya. Maka mendengarkan demikian itu oleh iblis dan mengetahui bahawasanya binasa ia atas tangannya, maka datang iblis itu kepada tempat ibadatnya atas rupa abid. Ya, atas rupa abid maksudnya dengan rupa seorang yang ahli ibadah. Maka menyeru ia akan dia, maka berkata baginya oleh Barsisa, siapa engkau dan apa kehendak? Apa kehendak engkau? Ini apa kehendaknya? Datang ke tempat Barsisa ni. Ini syaitan tu, dia datang dalam rupa seorang yang ahli ibadah untuk menguji si Barsisa ni. Maka berkata iblis, aku abid, hendak menolong akan dikau atas ibadah. Aku akan menolong kau atas ibadah, maksudnya iblis tu dia datang nak menguji Barsisa tu supaya konon-kononnya nak membantu Barsisa tu supaya meningkat lagi martabat ibadahnya tu. Ya. Maka menyeru ia akan dia, maka berkata baginya oleh Barsisa, siapa engkau dan apa kehendak engkau? Maka berkata iblis, aku abid, hendak menolong akan dikau atas ibadah akan Allah Ta'ala. Maka berbuat ibadat ia 3 hari tiada tidur. Ini iblis tu dia buat ibadat 3 hari 3 malam tanpa tidur. Siang beribadat, malam pun beribadat, dan tiada makan dan tiada minum. Sehingga kan Barsisa pula menjadi takjub dengan amalan ibadah iblis tadi, ya, yang berupa seorang abid. Maka berkata Barsisa, aku tidur dan makan dan minum, dan engkau tiada makan dan tiada minum, dan bahawasanya aku berbuat ibadat 220 tahun, tiada kuasa aku meninggal makan dan minum. Maka apa helah kau supaya jadi aku seperti engkau? Ini Barsisa begitu takjub dengan amalan si iblis ni yang berupa seorang abid ni, dengan katanya bahawa aku dah beribadat selama 220 tahun. Ya, dalam 220 tahun tu ibadat itu adalah juga tidur, ya, ada juga makan dan minum, ya. Namun si iblis ni buat ibadat, ya, dengan penampilan seorang ahli ibadah, siang dan malam tanpa makan dan tanpa tidur, ya. Begitu menakjubkan Barsisa. Jadi Barsisa pun tanya, apakah rahsianya, apakah helah kau supaya aku pun boleh dapat kekuatan beramal ibadah seperti yang dilakukan oleh si abid tadi, ya. Maka kata iblis, buat maksiat olehmu akan Allah Ta'ala, kemudian engkau taubat, maka Allah Ta'ala amat mengampuni hingga mendapat engkau akan manis taat. Maka kata Barsisa, betapa aku buat maksiat akan dia, kemudian daripada berbuat ibadat akan dia bagian-bagian tahun. Maka kata iblis, ini kata Barsisa tadi, bagaimana aku dapat melakukan maksiat kepada Allah sedangkan aku telah bertahun-tahun menghabiskan masa dalam berbuat taat ibadat. Maka kata iblis, engkau buat maksiat kemudian engkau minta ampun. Ini iblis tu cuba menggoda si Barsisa ni dengan
umpan melakukan maksiat, ya, supaya dengan maksiat tadi dia merasa bersalah, merasa berdosa, lalu dia minta ampun kepada Allah. Maka kata Barsisa, apa maksiat engkau isyarat kepadaku? Ini apakah maksiat yang harus aku lakukan? Kata Barsisa. Katanya berzina atau membunuh orang. Ini iblis tu menawarkan perbuatan zina dan membunuh orang. Maka kata Barsisa, tiada aku perbuat demikian itu. Ini tak sanggup Barsisa melakukan kejahatan maksiat yang sedemikian itu. Kata iblis, engkau minum arak terlebih mudah. Ini jikalau kamu tak mampu nak berzina, ya, tak mampu nak membunuh orang, maka kata iblis, engkau minum arak. Itu tak ada ganggu orang. Ya. Terlebih mudah, itu lebih mudah untuk dilakukan, ya. Maka melihat ia satu perempuan yang elok menjual arak, maka membeli ia akan dia daripada perempuan itu, maka meminum akan dia dan mabuk ia, maka berzina ia dengan perempuan itu, kemudian dibunuhnya akan dia. Maka datang lakinya hendak membunuh akan dia. Ini apabila diketahui oleh laki si perempuan itu yang menjual arak tu, ya, bahawa isterinya telah dizina dan dibunuh, ya, maka datang lakinya hendak membunuh akan dia. Datang laki si wanita tadi hendak membunuh si Barsisa ni. Maka merupa iblis itu dengan rupa manusia, maka membawa akan dia kepada sultan. Maka dipukul akan dia 80 kali kerana minum arak, dan 100 pukul kerana zinanya, dan disula akan dia atas kayu kerana membunuhnya. Ini atas kesalahan-kesalahan, ya, yang telah dilakukannya kerana minum arak itu, maka dihukum pukul, ya. Dan dihukum pukul sebanyak 80 kali atas kesalahan minum araknya, dan kerana kesalahan zinanya maka dia dipukul sebanyak 100 kali. Manakala atas kesalahannya membunuh wanita tersebut, maka dia dihukum bunuh juga, itu dengan disula. Maka tak kala itu datang iblis kepadanya dan berkata, ia, betapa hal engkau? Ini bagaimana hal keadaan engkau sekarang ni? Maka kata Barsisa, inilah hal orang mengikut akan taulan yang jahat. Maka kata iblis, adalah aku membelakan dikau di dalam 220 tahun. Ini adalah aku membela akan dikau di dalam 220 tahun hingga disula akan dikau. Maka jika engkau kehendak, aku lepaskan dikau. Ini Barsisa ditawarkan oleh iblis tadi, ya, jikalau kamu nak lepaskan diri kamu daripada hukuman ini, aku boleh tolong, ya. Maka kata ia, aku berkehendak. Maka kata Barsisa, tolonglah, aku nak, ya, aku nak supaya ditolong, ya. Jikalau engkau, jadi iblis tu menawarkan kepada Barsisa, jikalau engkau nak, aku boleh tolong, ya. Maka kata Barsisa, aku naklah. Maka kata ia, aku berkehendak dan aku beri akan dikau apa yang engkau kehendak. Ini Barsisa tu sanggup untuk menunaikan apa saja kehendak-kehendak si iblis tadi. Maka kata iblis, sujud olehmu akan daku. Ini iblis pun berkata, waktu itu dalam keadaan Barsisa terdesak nak melepaskan diri daripada hukuman sulanya itu, maka iblis berkata, sujud olehmu akan daku. Sedangkan dalam keadaan pada masa itu Barsisa sudah diikat, ya, pada kayu, ya. Maka kata ia, betapa aku sujud dan aku di atas kayu ini. Ini dia dalam keadaan diikat pada kayu. Bagaimana dia nak melakukan sujud kepada iblis itu? Maka kata iblis,
sujud olehmu dengan isyarat. Jadi kalau kamu tak dapat sujud, kamu sujud dengan isyarat. Dengan isyarat maksudnya dengan kerdipan mata. Maka sujud ia dengan isyarat, dengan kepalanya diangguk je, ya. Maka jadi kufur ia, wal'iyazu billahi ta'ala. Maka tatkala kufur ia, kata iblis, bahwasanya aku lepas daripada engkau, bahwasanya aku takut akan Allah Rabbul Alamin. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, idz qala lil insani kfur إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Artinya pada waktu berkata iblis bagi manusia, kufur olehmu, yakni iblis ni kerjanya menghasut manusia supaya melakukan kejahatan, perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, kekufuran, ya, kesyirikan dan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila manusia terlibat dengan kesalahan-kesalahan tersebut, segera syaitan berlepas diri, ya. Pada waktu berkata iblis bagi manusia, kufur olehmu, maka tatkala kufur ia, berkata ia, yakni iblis itu berkata, bahwasanya aku lepas daripada engkau, bahwasanya aku takut akan Allah Rabbul Alamin. Dan berkata Jalaluddin Asyuyuti di dalam Mukhtasar Al-Azkar An-Nawawi, barang siapa berkata-kata pada ketika orang bang, yakni ketika orang azan, ketika orang azan, yakni dengan perkataan dunia, ditakuti atasnya kesudahan mati, kejahatan ketika mati. Ini kata Imam Jalaluddin Asyuyuti rahmatullah alaih, ya, bahawa antara perkara-perkara yang akan mendatangkan keburukan ke atas seseorang ketika dia hendak meninggal dunia, iaitu kejahatan ketika mati, su'ul khatimah, ya. Antaranya ialah disebabkan berkata-kata hal dunia ketika mana azan sedang dilaungkan. Wallahu a'lam, ya. Jadi tentang kisah Barsisa dengan sad, bukan dengan shin, Barsisa. Jadi ada banyak riwayat yang menyatakan tentang kisah Barsisa ni. Begitu juga kisah tentang Bal'am ibn Ba'ura ni, ya. Kisah tentang Bal'am ibn Ba'ura ni ada dinukilkan dalam kitab-kitab tafsir, ya, tentang kisah beliau yang hidup di zaman Nabi Musa AS, ya. Kemudian Bal'am ibn Ba'ura ni juga adalah seorang yang tinggi ilmunya, ya. Doanya makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia berdoa memohon kepada Allah dengan menggunakan Ismul A'zam, ya. Mana doanya memang makbul, ya. Jadi satu ketika Nabi Musa AS ingin mengajaknya pergi berdakwah, ya. Dan Bal'am ibn Ba'ura ni duduk pada satu tempat yang berasingan jauh daripada Nabi Musa AS, ya. Jadi Nabi Musa AS satu ketika mengajak beliau untuk pergi berdakwah. Jadi Nabi Musa AS bersama dengan tentera-tentera Bani Israel ni sedang dalam menuju ke tempat Bal'am ni kerana nak mengajaknya pergi berdakwah. Namun kaum Bal'am bin Ba'ura ni tak suka kepada Nabi Musa AS, ya. Maka kaumnya tu menghasut Bal'am ni supaya doakan keburukan untuk Nabi Musa AS. Jadi Bal'am ni dia tidak maulah, sebab dia tahu Nabi Musa AS tu adalah seorang Nabi Allah, ya. Jadi dia tak mau doa. Dia tahu malaikat dan orang-orang beriman beserta dengan Nabi Musa AS, ya, dan Allah pun beserta dengan Nabi Musa AS. Jadi dia tak sanggup nak berdoa keburukan kepada Nabi Musa AS.
Namun setelah didesak oleh kaumnya dan isterinya pun mendesaknya, maka akhirnya dia pun mengalah, ya. Dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah ilhamkan kepada Barsisa ni bagaimana nak mengalahkan Nabi Musa alaihi salam ni dengan tentera-tentera dia. Sedangkan Nabi Musa alaihi salam bukan datang nak pergi berperang pun dengan Bala'am ni, ya. Hanya nak mengajak dia pergi berdakwah. Namun kaum mereka tak suka, ya. Jadi apabila Nabi Musa alaihi salam ni dah sampai di satu kawasan di padang Taih, ya, padang Taih, ya. Maka si Bala'am ni pun bagi tahu kepada kepada kaumnya bagaimana nak menghancurkan Nabi Musa AS dan kaumnya tu dan Bani Israel tu adalah dengan menghantarkan perempuan-perempuan yang berpakaian berahi, yang pakai seksi-seksi itu supaya menggoda tentera-tentera Bani Israel, ya. Jadi dalam keadaan kaum Bani Israel tu, di kalangan mereka ramai kaum lelaki yang tidak mempunyai isteri, ya, yang jauh meninggalkan isteri mereka. Jadi mereka ni kebanyakannya telah tergoda dengan wanita-wanita daripada kaum Bala'am tadi, ya. Sehingga akhirnya tentera-tentera Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa AS tadi, mereka ni Allah Subhanahu Wa Taala timpakan dengan bala musibah, yang mana mereka tu sesat di dalam padang Taih tadi tu. Ini mereka keluar daripada pagi, nak pergi keluar daripada kawasan tu, petang-petang sampai dekat tempat tu balik, ya. Mereka berpusing dalam tempat yang sama saja. Jadi itu, maka Nabi Musa AS pun berdoa kepada Allah, apakah musibah yang telah berlaku pada dirinya dengan kaumnya ni, kaum Bani Israel ni. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun beritahu kepada Nabi Musa AS, ini disebabkan doa si Bala'am ibni Ba'ura tadi, yang menyebabkan kehancuran kepada Bani Israel, ya. Jadi itu antara doa yang dilakukan oleh Bala'am tadi memberi kesan, ya. Maka Nabi Musa AS pun terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya si Bala'am ini menerima akibat, ya, buruk saat akhir kematiannya, dan begitulah yang telah berlaku ke atas beliau. Wallahu a'lam, ya. Kisah ni panjang, ya, kalau nak baca, ya, ada dalam riwayat hadis dan kitab-kitab tafsir ada dinyatakan tentang kisah Bala'am ibni Ba'ura ni dan kisah Barsisa, ya. Jadi antara sebab kematian yang buruk ini, su'ul khatimah ni, menurut kata setengah ulama' dan riwayat daripada setengah ulama' bahawasanya sebab yang membawa kepada su'ul khatimah itu, jahat kesudahan mati itu, 4 perkara. Yang pertama, memudahkan dengan sembahyang dan meringan-ringankan dia, ya. Itu antara sebab yang menyebabkan seseorang itu mendapat su'ul khatimah, ya, ketika akhir hayatnya mati dalam keadaan yang buruk, ya. Yang kedua, minum arak. Yang ketiga, menderhaka akan dua ibu bapa. Ini juga akan menyebabkan, ya, kematian su'ul khatimah, ya. Yang keempat, menyakiti akan orang Muslim, ya. Kerana itu kita kena memelihara diri kita, ya. Sebaik-baik di kalangan kamu adalah orang yang dirinya dan hartanya memberi manfaat kepada orang lain, ya. Kalau diri dan harta kita tu tak dapat memberi manfaat kepada orang, janganlah sampai diri kita dan harta kita itu menyusahkan orang lain, ya. Dengan harta kita tu jangan kita sampai menyusahkan orang lain, menyakiti akan Muslim yang lain khasnya. Kemudian amalan untuk memelihara iman,
ya. Kerana iman ni boleh tercabut, iman ni dia bertambah dan berkurang, ya, menurut ijma'. Ya. Iman ni dia boleh kuat, dia boleh lemah, ya. Maka kerana itu kita perlu berusaha untuk memelihara iman, keyakinan kita kepada Allah, ya, keyakinan kita kepada sabdaan-sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan segala firman-firman Allah, ya, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, ini kesempurnaan zat Allah taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya, kesucian Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan kita kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan pesuruh Allah, dan sebagai nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan membawa syariat yang baru untuk umat, ya. Dan kita beriman dengan perkara-perkara yang baik seperti para malaikat dan kehidupan akhirat, ya, qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala, takdir yang baik dan yang buruk semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara ini perlu kita usaha untuk kuatkan keyakinan atas perkara-perkara gaib ini, ya, di dalam hati kita, ya. Jadi bagaimana kita nak memelihara, nak menguatkan iman kita ni, ya? Antaranya kita kena banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Doa supaya Allah taala hidupkan kita dengan iman, matikan kita dengan iman, bangkitkan kita pada akhirat nanti dalam keadaan sebagai orang yang beriman, ya. Dan di dunia ini kita perlu memelihara amal-amal ibadah kita, mempelajari perkara-perkara keimanan, belajar tentang agama ini, ya, mempelajari isi kandungan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga sebagai orang-orang yang beriman, ya, Allah Subhanahu wa taala telah beri tanggungjawab, ya, sebagaimana Allah taala beri kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam, iaitu untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya. Kerana itu juga akan memelihara iman kita. Itu antara tanda seseorang itu beriman, ya. Kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang mafhumnya, apabila kamu melihat sesuatu kemungkaran di hadapan kamu, maka hendaklah kamu ubahnya dengan tangan kamu. Jikalau kamu tak mampu mengubahnya dengan tangan kamu, maka hendaklah kamu ubahnya dengan lidah kamu. Jikalau kamu tak mampu mengubahnya dengan lidah kamu, maka hendaklah kamu ubah dengan hati kamu. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Jadi dalam hadis ini dapat kita nampak kaitan amar ma'ruf nahi munkar dengan keimanan. Ini jikalau kita tidak mampu nak melakukan dakwah lagi, dah tak mampu nak mengajak manusia kepada amal agama, dah tak mampu lagi nak mengajak manusia kepada syariat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apabila kemungkaran berlaku di hadapan mata kita, apabila perkara-perkara bid'ah dilakukan di hadapan mata kita, namun kita tidak mampu untuk mengubahnya dengan tangan kita maupun dengan lidah kita, apatah lagi dengan hati kita, maka di manakah iman kita, ya? Jadi kerana itu amar ma'ruf nahi munkar adalah satu perkara yang menjadi tanggungjawab setiap orang yang beriman, ya? Di mana jikalau kita tidak mampu untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini, dikhawatiri keimanan kita, ya, yang semakin lemah itu boleh jadi tercabut, ya. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam, ya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara iman kita, ya. Antara amalan-amalan untuk memelihara iman ni banyak, ya. Dan setengah daripada yang memberi manfaat bagi terpelihara iman ketika mati, seperti barang yang telah disebut oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu, telah berkata oleh Abul Abbas Al-Khidir alaihi salam bahawa aku bertanya 24,000 Nabi daripada suatu yang apabila mengamalkan dia disentosa daripada tanggal imannya. Ini apakah amalan yang dapat memelihara iman, ya?
Berkata Abul Abbas Al-Khidir AS yang menurut riwayat Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, iaitu maka tiada menjawab akan daku seorang daripada mereka itu hingga aku berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Maka aku tanya akan dia. Kita bagi laluan untuk azan.
Telah berkata oleh Abul Abbas Al-Khidr alaihi salam bahawa aku bertanya 24,000 nabi daripada suatu yang apabila mengamalkan dia disentosa daripada tinggal imannya. Maka tiada menjawab akan daku seorang daripada mereka itu, yakni daripada kalangan 24,000 nabi itu tiada seorang pun yang dapat memberikan jawapan kepada Hadrat Abul Abbas Khidr alaihi salam. Sehingga aku berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tanya akan dia, maka berkata ia, hingga aku tanyakan Jibril alaihi salam. Maka bertanya ia akan Jibril. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, maka Jibril berkata ia, hingga aku tanyakan Tuhan Rabbul Izzah. Maka bertanya ia akan Tuhan Rabbul Izzah. Maka firman Allah Azza wa Jalla, barang siapa mengekal membaca tiap-tiap lepas sembahyang akan ayatul kursi, iaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Dan surah Al-Baqarah ayat 285 hingga 286. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Dan surah Ali Imran ayat 18 hingga 19. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Dan surah Ali Imran ayat 26 hingga 27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Dan surah Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, dan Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, dan Fatihah sekali. Ini setiap surah-surah. Qul a'udzu birabbil Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas dibaca sekali-sekali, dan Fatihah sekali-sekali. Nescaya sentosa daripada tanggal imannya. Ini untuk memelihara iman kita, kita amalkan baca ayat-ayat tadi itu selepas setiap kali solat fardu, ya. Dan naqal daripada Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu berkata ia, aku lihat akan Tuhan Rabbul Izzah di dalam tidur 99 kali,
maka aku berkata pada diriku, jika aku lihat cukup 100 kali, sungguhnya aku hendak tanya akan Allah Subhanahu wa taala, dengan apa amal yang dapat kelepasan makhluk daripada siksa engkau pada hari kiamat. Kemudian maka aku lihat akan dia cukup 100, maka aku kata, ya Rabb, azza jaruk wa jalla sana'uk wa taqaddasat asma'uk, dengan apa dapat kelepasan hamba engkau pada hari kiamat daripada siksa engkau. Maka firman Allah Ta'ala, barang siapa membaca akan tasbih ini pagi petang, dapat kelepasan ia daripada siksaku. Dan iaitu bacaannya apa? Subhanal abadil abad, Subhanal wahidil ahad, Subhanal fardis samad, Subhana man rafa'as samaa'a bighairi 'amad, Subhana man basatal arda 'ala ma'in fajamad, Subhana man khalaqal khalqa wa ahsahum 'adada, Subhana man qassamal arzaqa wa lam yansa ahada, Subhana alladhi lam yattakhidh sahibatan wala walada, Subhana alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang bermaksud, Maha suci Tuhan yang kekal abadi, Maha suci Tuhan yang esa, Maha suci Tuhan hanya kepadanya tempat meminta, Maha suci Tuhan yang membangunkan langit tanpa bertiang, Maha suci Tuhan yang membentangkan bumi di atas air lalu ia beku, Maha suci Tuhan yang mencipta manusia tanpa terkira bilangannya, Maha suci Tuhan yang membahagi-bahagi rezeki dan tidak melupakan sesiapa, Maha suci Tuhan yang tidak mengadakan bagi zatnya teman atau anak, Maha suci Tuhan yang tidak beranak dan tidak diberikan anak buatnya, dan tiada mempunyai sekutu dengan sesiapa pun. Kata Tirmizi, Hakim, ini Hakim At-Tirmizi berkata, aku lihat akan Tuhan Rabbul Izzah di dalam tidurku, maka aku berkata, ya Rabb, aku takut atas hilang iman. Firman-Nya, baca olehmu antara sunat fajar dan fardunya akan ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram, as'aluka an tuhyiya qalbi binuri ma'rifatika ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya muhyiyal mauta birahmatika ya arhamar rahimin. Yang bermaksud, wahai Tuhan yang maha hidup lagi berdiri dengan sendirinya, wahai Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, aku memohon kepadamu menghidupkan hatiku dengan cahaya ma'rifat darimu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Tuhan yang menghidupkan orang-orang yang telah mati dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang paling pengasih dari setiap yang pengasih. Dan pada satu riwayat, barang siapa membaca tatkala jaga daripada tidurnya, Subhanaka la ilaha illa anta rabbi ghafirli, Maha suci Engkau, tiada Tuhan selain Engkau, wahai Tuhan ampunilah aku, nescaya keluar ia daripada dosanya seperti keluar ular daripada jalmunya, ini kulitnya yang lama. Wallahu a'lam. Jadi dalam beberapa riwayat yang dinukilkan ini, ada menyatakan tentang Imam Abu Hanifah yang bermimpi melihat Allah, ya, di dalam mimpinya. Begitu juga kata Hakim Tirmizi. Dan sebenarnya mimpi melihat Allah ini pernah berlaku di kalangan para imam salafus soleh, ya, yang terdahulu. Dan sebenarnya ianya adalah mungkin, ya, walaupun pada di dunia ini melihat Allah dengan mata kepala kita itu, ya, adalah tidak mungkin, ya. Namun dengan penglihatan mata hati ianya adalah mungkin, ya. Jadi wallahu a'lam wa ilmuhu atam. InsyaAllah pada kesempatan yang lain kita akan membahaskan tentang mimpi melihat Allah ni jika diberi kesempatan, ya. InsyaAllah kita habis pada bab yang kelima ini dan kita akan masuk pada bab yang keenam pada menyatakan kelebihan wudu. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita
masuk pada bab yang ke-6 ini. Mudah-mudahan apa yang baik dapat kita ambil manfaat, terutama diri saya dan tuan-tuan. Semoga apa yang manfaat itu dapat kita amalkan dan kita sampaikan. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik daripada kelemahan diri saya, ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kebaikan. Kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء، واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.